Anda semua akan bersama kami selama 1 jam. Siaran langsung ini dibawakan khas oleh tim BTS 6.0, Panitia Aula Akademi YouTuber Malaysia, sebuah inisiatif daripada E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sila tumpukan sepenuh perhatian anda. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Ayo, kita sama-sama meneroka dan mengupas kemanisan anugerah dari syurga dalam segmen khas Menyikap Hikmah dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke segmen khas BTS 6.0 bersama kami untuk mengupas kemanisan anugerah dari syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dalam segmen khas BTS 6.0 siri yang keempat. Alhamdulillah. Apa khabar para penonton, guru-guru, ibu bapa dan adik-adik semua? Mu'allimah berharap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah para penonton, jom kita tonton iklan ini terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Tanpa membuang masa, mari kita berkenalan dengan tim BTS 6.0. Mu'allimah mulakan dengan diri Mu'allimah terlebih dahulu. Okey, Mu'allimah diberi nama Kharina binti Halim. Mu'allimah dikenali sebagai Mu'allimah Khair dalam Akademi YouTuber Malaysia. Mu'allimah bertugas di Sekolah Kebangsaan Tok Kepak, Kodyam, Kedah. Okey, seterusnya Mu'allimah tak kesorangan di konti. Mu'allimah menjemput Mu'allimah di konti untuk berkenalan terlebih dahulu. Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton, adik-adik yang setia bersama dengan kami tim BTS 6.0. Nama Mu'allimah Naimah Nai. Mu'allimah bertugas di SK Kampung Bukit Pokok Sena, Kedah. Orang Kedah. Ahlan wa sahlan kepada Cikgu Rahainun daripada SK Kampung Bukit juga. Okey, seterusnya Mu'allimah Khair. Alhamdulillah, Mu'allimah Naimah daripada Kedah. Lagi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam BTS 6.0 untuk siri yang keempat bersama Mu'allimah semua. Nama Mu'allimah Nisa, bertugas sebagai guru bahasa Arab di SK 2 Taman Selayang, Batu Cave, Selangor. Minggu ni Batu Cave sangat meriah. Seronok. Dengan berpesta ya Mu'allimah Nisa. Berpesta 2 juta turun ke Batu Cave. Subhanallah. Masya Allah, ramainya.
Okey, seterusnya. Makan nasi mendi dengan salapah. Perkenalkan saya Ma'alimah Masyita. Okey, Assalamualaikum kawan-kawan sahabat Ma'alimah di Kuanti dan adik-adik rakan-rakan penonton. Waalaikumsalam. Okey, Ma'alimah berasal dari Kedah dan mengajar juga di Kedah. Sekarang Ma'alimah mengajar di SK Tunku Bendahara Kod Diam Kedah. Orang Kedah lagi. Kedah juga. Okey, seterusnya dapat melengahkan masa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada para penonton yang dikasihi Allah. Ana ukhtukum fil Islam, ismi Marji Mastura binti Abdul Manaf. Saya daripada Melaka. Sebelum ni saya mengajar di SK Demang Taha, Masjid Tanah Melaka dan sekarang sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia sepenuh masa. Mu'alimah khair. Okey, Alhamdulillah Ma'alimah Mali yang sambung belajar untuk pengetahuan semua. Okey, seterusnya yang terakhir sekali. Assalamualaikum, Mu'alimah Riha daripada SK Sungai Kelamah Gemas Negeri 9. Silakan Mu'alimah khair. Oh, Masya Allah. Penuh padat Mu'alimah polis kita pada hari ini. Okeylah, baiklah. Alhamdulillah para penonton semua sudah kenalkan tentang tim BTS 6.0. Baiklah, mesti semua tidak sabar lagi untuk mendengar kupasan kemanisan dari syurga ini. Betul tak? Okey, Mu'alimah mulakan dengan pantun sikit lah. Ke Pekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan Fatihah yang indah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, adakah para penonton sudah bersedia untuk tunggu sehingga ke hujung siaran? Jom kita tonton dulu montaj ini. Silakan.
Alhamdulillah. Itulah dia sedikit sebanyak gambaran perjalanan kita selama 6 minggu ini. InsyaAllah. Tak begitu Mukadimah Masyitah? Betul tu. Kepada para penonton yang telah terlepas untuk menonton, bolehlah klik semula link playlist yang akan Mukadimah Reha letakkan di ruangan chat. Baiklah para penonton, jom kita sharekan link kita pada malam ini, link segmen khas. Ajak lagi rakan-rakan anda, ibu-ibu, bapa-bapa, jiran, tetangga untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Ya Mukadimah Reha? Ya, betul tu. Para penonton, jangan lupa di hujung siri ini nanti ada soalan-soalan yang akan dipaparkan. Nantikan kerana ada hadiah-hadiah yang menarik menanti anda daripada tim BTS 6.0. Baiklah, para penonton yang dikasihi sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita singkap cerita salah satu buah-buahan dari Taman Syurga yang akan disampaikan oleh Mukadimah Naimah. Tapi sebelum itu, kita tonton iklan ini terlebih dahulu. Alhamdulillah. Bersama dengan Mukadimah Naimah Nai pada siri 4 pada malam ini. Sebelum Mukadimah memulakan intipati kupasan pada malam ini, jom kita saksikan teaser ini terlebih dahulu. Penciptaan buah delima sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana ia disebut sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran. Buah delima juga merupakan salah satu buah-buahan kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi benarkah masyarakat kuno menganggap buah delima ini sebagai simbol kelahiran, kematian dan kebangkitan? Keunggulan buah delima sering dikaitkan dengan rupa bentuknya yang bulat, dengan kelopak seakan-akan mahkota, kulitnya yang keras, di dalamnya terdapat ratusan biji-biji yang tersusun rapi bagaikan kristal yang bersinar, mengeluarkan sari yang berwarna merah, manis dan lazat bagaikan mata air salsabil di dalam syurga. Sorotan tentang kejadian ini menunjukkan kepada kita betapa setiap kejadian yang Allah ciptakan mempunyai keistimewaan tersendiri. Bahkan keseluruhan penciptaan pohon delima memberi manfaat kepada manusia. Apakah keistimewaan, khasiat dan manfaat di sebalik sebiji buah delima? Ayo, nantikan kupasannya dari kami, tim BTS 6.0 buah-buahan Taman Syurga. Ya, itu dia tadi tentang teaser kita pada malam ini. Apakah intipati yang Mukadimah akan kongsikan di konti ini? Betul tak Mukadimah Khair? Asalnya Mukadimah Naimah. Ya. Mukadimah Naimah. Ya. Kita mengadu-adukan dahulu adik-adik para penonton di ruangan chat ni, Masya Allah. Kita ada Hajah Saadiah, Haji Yahya, memberi salam, Assalamualaikum. Okey, ada Mukadimah Sandora, ada Mukadimah Basha, adik Ina Syaimah pun ada, Masya Allah. Lagi Mukadimah saya nak baca lagi. Ada Encik Sunan, Masya Allah. Ada rakan-rakan kita, Nur Hidayah dan sebagainya. Ahlan kan? Meriah Selamat datang ke terima kasih. Terima kasih kita. Alhamdulillah kerana setia dengan tim BTS 6.0. Okey, rasanya para penonton semua pernah makan buah ini. Namanya buah delima kan? Mukadimah Khair pernah makan tak? Buah delima. Mukadimah Khair pernah makan dulu kecil-kecil. Tapi sekarang pun makan juga. Sedap nampak Mukadimah Naimah. Cantik buah delima. Betul. Merah-merah dia tu. Sedap menawan. nampak berkilat sikit Puan. Okey, teruskan Okey.
selalunya kita panggil delima, tetapi dalam bahasa saintifiknya ya para penonton, kita panggil dalam bahasa saintifiknya Punica granatum. Maklimah pun susah nak sebut itu, berbelit juga lidah tu. Maklimah Nisa kok pandai sebut lagi. Betul dah tu. Kalau Maklimah Nisa sebut pun sama tu, Punica granatum. Okay. Tapi orang ramai selalu sebut dalam bahasa Inggerisnya pomegranates. Pomegranates dalam bahasa Inggerisnya. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya kita panggil rummanun. Rummanun. Kalau adik-adik ataupun para penonton biasa membaca Al-Quran ataupun bahasa Arab, biar belajar bahasa Arab, pernahlah jumpa ni perkataan rummanun. Iaitu delima. Dan juga Maklimah Khair, delima ni berasal dari kelompok ataupun keluarga, nama dia Litrasis. Ni bawah ni kan, Litrasis, kelompok atau keluarga dia lah, jenis dia kan. Ataupun kelompok yang lebih kecil, nama dia Punicasis. Betul, Ina suka buah delima, kalau dibuat jus pun sedap. InsyaAllah. Tunggu selepas ni kita nak buat apa pula nanti kan, yang mana-mana Naimah. Ya, betul. Mu'alimah Naimah, rakan Mu'alimah Masyitah pun sebut tu sedapnya buah delima. Terima kasih Ahlan, Cikgu Wan dengan Cikgu Asif. Cikgu. Ahlan wa sahlan. Ke segmen khas kami pada malam ini. Kita teruskan dengan asal usul delima. Okey, agak-agaknya Mu'alimah Nisa tahu tak sedikit tentang asal usul delima ni? Mu'alimah Nisa rasa itulah mungkin sama macam buah-buah lain, ataupun kalau Mu'alimah Nisa waktu kecil dulu pun pernah juga melihat ataupun menanam pokok delima ni di belakang rumah. Jadi tapi asal usul yang sebenar ni tu Mu'alimah Nisa menunggu juga ni. Info-info yang menarik. Okey, tak apa, kita tengok asal usul delima yang sebenar-benarnya. Sama seperti buah-buah yang lain juga. Ia memerlukan ditanam di kawasan yang panas, kering. Terutamanya di padang pasir lah selalunya kan, yang beriklim Mediterranean. Dan dia ditanam di sejak zaman purba lagi. Untuk pengetahuan para penonton, buah delima ni dia berasal dari Iran. Asalnya daripada Iran. Kemudian dia mengembara ke negeri-negeri seperti Pakistan, Iraq, Jordan, Afrika, Turki, Azerbaijan, Algeria, Afghanistan, India, dan tak ketinggalan di Asia Tenggara, iaitu di Malaysia juga. Pernah nampak tak di Malaysia ni pokok delima kan? Pernah. Di Malaysia ni dia macam kurus-kurus sikit lah. Kurus-kurus tak retak kan. Bila dia dah berebak. Ya, betul. Bila dia dah mengembara ni, biasalah dia akan macam-macam tekstur dia dah lain lah kan. Ya. Dan juga satu lagi, peneroka Sepanyol pada zaman purba, dia orang meneroka sehingga ke Amerika Latin dan California. Mereka mula-mula jumpa pokok delima ni, tapi dia orang cerdik. Dia orang dah mula proses buah delima ni dan komersialkan menjadi jus. Mereka negara pertama yang mengeluarkan jus. Negara pengeluar jus lah yang pertama. Kenapa yang tertarik kebaikan tu kan? Ya, betul. Kan? Mu'alimah Naimah, daripada siri pertama kita tengok buah tin, buah zaitun, buah anggur. Mu'alimah pasal satu persamaan, setiap buah syurga ni dia ditanam di kawasan yang panas kan? Ya, betul. Tu hebatnya buah-buah syurga kan, buah-buah tanaman yang Rasulullah suka. Dan kita juga. Okey, baik. Seterusnya, buah delima ini juga, buah delima ini juga telah disebut di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Yang pertama dan kedua disebut di dalam surah Al-An'am ayat 99 dan juga ayat 141. Cerita tentang delima yang berada di dunia ni lah. Tetapi ada satu lagi ayat
yang menceritakan buah delima ini yang itu sebagai tanaman di dalam syurga. Nak tahu surah apa? Jom kita tonton bacaan surah pada malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, di dalam kedua-duanya, yakni syurga, terdapat buah-buahan, pohon kurma dan delima. Maka, mana satu nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan? Sadaqallahul Azim. Surah Ar-Rahman ayat 68 hingga 69. Ya, itu tadi bacaan dalam surah Ar-Rahman ayat 68 yang menceritakan tentang pohon delima ini sebagai buah-buahan daripada syurga. Dan tak lupa juga bila Allah kata dalam ayat dia ni merupakan buah syurga, terus saja diriwayatkan daripada seorang lelaki Bani Hashim, dia berkata kana Aliyun idza akala ta'aman ahabba an yu'kala ma'ahu illa rumana fa innahu ya'kuluhu wahdahu wa ya'kuluhu syahmihi wa yaqulu inna fi kulli rumanatin habbatan minal jannati. Artinya apabila Ali memakan makanan, beliau suka berkongsi dengan orang lain. Macam kita lah, kita suka berkongsi dengan orang lain. Tetapi dia suka berkongsi kecuali buah kurma saja. Buah delima saja. Buah delima sesungguhnya buah delima. Kerana apa? Dia cakap apa? Sesungguhnya dalam setiap biji buah delima itu ada satu biji benih yang datangnya dari syurga. Itu hebatnya buah delima, gambaran yang menunjukkan betapa buah delima itu yang Allah sebut tu ada kaitan dengan syurga. Masya Allah. Hebat kan buah taman syurga ni? Betul. Buah ini bagus untuk dimakan oleh ibu yang hamil. Ya, betul. Apa Cik Aslin? Cikgu Aslin. Okey. Mesti Cikgu Aslin biasa makan time mengandung ni kan? Boleh kongsi bersama kita. Terima kasih. Ya, betul. Memang selalu orang sebut kan Cikgu Saadia ada orang kata kalau makan buah delima tak boleh bagi-bagi, kena makan sebiji. Sekali je sebiji tu kan. Isi. Boleh menyembuhkan penyakit. InsyaAllah. Jadi Maklimah Naimah. Ya, boleh kongsi lepas ni kalau kita makan buah delima, kalau orang minta sikit, tak boleh. Saya punya. Okay. Tak apa, itu kemudian nak kongsi tu. Okey. Maklimah teruskan ya. Kita tahu tentang buah delima saja. Kita tak tahu pokok delima yang sebenar-benarnya. Ini kita kenali pokok delima. Ini gambar pokok delima ni. Pokok delima dia sejenis pokok yang renek. Renek dia tak tinggi dan tak besar. Pokok dia kecil saja. Daun-daun pun dia ibarat daun daun zaitun. Sebab zaitun dia daun panjang dan berkilat. Macam tu. Ketinggian dia pun tak tinggi 5 hingga 8 meter. Dan satu lagi pohon dia rimbun. Ya. Pohon dia rimbun Okey, Maklimah Khair adalah di zaman kecil-kecil dulu
Datuk Mu'alimah Khair dulu adalah menanam di belakang rumah sama dengan Mu'alimah Nisa juga. Tapi dia tak ketinggian renek. Dia mungkin di cuaca Malaysia kot. Mungkin dia tinggi kan. Tapi dia Kurus tinggi. kurus dan tinggi, dan bila dia dah terlalu tinggi dia akan melentuk. Dia punya ranting dia tu. Buah dia kan. Melentuk. Nanti Mak Alimah akan bawakan kenapa dia tinggi. Kenapa pokok yang Mak Alimah Khair nampak tu tinggi. Okey. Kita tengok dahan dia bercabang dan juga ada duri. Dan pokok delima ni juga ada bunga bunga macam dalam gambar ni bunga. Bunga dia ada pelbagai jenis warna, ada 3, warna merah, warna putih dan juga warna ungu. Dan satu lagi macam bunga raya, betul? Ada apa dia punya tu nama lupa dah. Kelopak dia kan. Kelopak dia Seakan-akan. Ya, lepas tu dia punya pokok delima ni ada 2 kategori. Ada yang ada buah dan ada satu lagi dia ditanam sebagai hiasan. Macam pokok bunga rumah kita tu. Jadi zaman dulu, sejak zaman Nabi Musa lagi, pokok delima ni terkenal. Kenapa? Pokok delima ni ada kaitannya dengan kepercayaan orang dulu-dulu. Macam tanaman hiasan kan. Kenapa orang tanam? Sebab boleh memberikan rezeki, apa lagi? Boleh kekayaan sebagai simbol kekayaan, simbol kematian, simbol seperti dalam teaser yang tadi para penonton tengok kan. Mereka percaya bahawa pokok delima ni bila tanam ada ong, macam orang Cina kan. Ada ong orang Cina kan. Orang Cina Ya, betul. Okey. Jadi rasanya kenapa Mu'alimah Khair tanya tadi kenapa pokok dia tinggi tu? Jom kita tengok video cara penanaman pokok delima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Mu'alimah berada di Seri Nerang Nursery. Mu'alimah sekarang nak cari pokok delima. Ada tak di Seri Nerang Nursery ni? Jom ikut Mu'alimah. Tanaman ni dia lagi elok kalau ada macam para. Sebab dia jenis menjalak atas. Dia kalau tanam pula kena korek lepas minggu awal untuk buah tanah organik dulu lah sebelum tanam. Lepas tu penjagaan dia dah setahun tu dia boleh start buah dah. Dia cara semaian dia, kaedah dia boleh semai biji tak pun tut. Tut tu macam ambil dari pokok. Keratan batang keratan batang lah. Tapi bukannya kerat terus tanam. Ada cara dia, balut lah. Pak kukut, lepas tu balut kerat, lepas tu baru boleh tanam. Tu makan masa bulan lah. Ni daun dia memang kecil-kecil macam ni? Daun dia memang kecil-kecil. Dah dia pun akan kerak mati lah macam ni. Memang dia akan mati. Selalu dia buah berapa kali setahun? Setahun dia 2 kali lah. 2 kali. Sebab bunga dia payah lekat. Bunga ni delima merah ke? Ya, delima merah. Lima siam lah ni. 5 siam. Ada duri no? Ada yang ada duri. Dia penjagaan dia perlu baja. Baja kalau main organik dalam masa sebulan 2 tu main organik. Tak perlu selang-seli dengan kimia. Kimia ni baja 15 boleh. Kalau organik tak payah proses. Dia 2 baja je. Setakat ni dah ada berapa dah berjenis-jenis pokok delima ni? Dia ada jenis banyak kan? Jenis. Cuma kami ambil yang dari ceritai lah, dari Siam. Siam lah. Memang hak sana semua merah. Kahwin dia jadi merah. Kahwin dia jadi. Dia sesuai lah dengan tanah kita dia di sini. sesuai dengan tanah kita di sini kan, kalau hak Siam. Kalau macam hak lain tu kurang sikit. Dia tak sama. Okey. Daun dia pun macam wangi ke daun dia? Ada bau lah. Dia nak macam bau, daun dia nak macam daun inai. Daun inai Dia tadi bila Mu'alimah dah tengok tadi bau dia lah harum. Dia macam pucuk kan. Pucuk. Hujan.
Kena siram selalu ke macam mana? Siram selalu lah. Dia sehari habis tak siram pun sekali siram. Dia mudah mati dahannya, cabang. Dia akan kerap mati macam ni. Dia pokok dia akan naik, cuma dia pecah pucuk bawah akan mati. Waktu tanam proses dia. Dia membesar pun kadang-kadang perlukan para macam tu lah. Bumbung kayu bagi dia sangkut sikit. Sebab dia jenis mendatar ke bawah. Oh, mendatar ke bawah. Kadang-kadang dahan dia akan jatuh. Jatuh macam ni. Kadang-kadang. Okey, terima kasih. Okey, sama. Baiklah, tadi sedikit kita dapat tahu tentang cara penanaman dan juga penjagaan pokok delima. Ya, tadi cerita tentang pokok delima. Maklimah Khair dah kena tahu kenapa pokok delima yang Maklimah Khair tengok tu tinggi sangat. Betul tu, terjawab sudah. Ada tak di kalangan para penonton yang menanam pokok delima? Mesti apa? Penanaman ada. Mesti yang suka berkebun adalah tanam ni kan? Ada Puan Hajah Saadiah kita kongsikan kalau ada masalah usus banyakkan makan buah delima. InsyaAllah dalam berdasarkan pengalaman dia. Baik untuk usus usus. Bagus lah. Terima kasih atas perkongsian Hajah. Dan pokok delima ni sebenarnya yang selalunya ditanam di Malaysia ni macam adik cakap tadi, dia delima siam lah, yang sesuai dengan tanah kita kan, lembap-lembap macam tu. Dan ia juga boleh hidup, pokok delima dulu boleh hidup lebih daripada 200 tahun lama. Macam pokok zaitun, Allah pelihara kan, lama hidup. Jadi Maklimah Naimah macam Maklimah Masyitah terja ladang tin hari tu, dia cakap buah tin ni dia tak boleh kena hujan yang banyak. Kalau buah delima ni macam mana? Dia boleh kena hujan buah delima macam adik yang Maklimah interview tadi pun dia bercakap sama. Tak boleh kena air yang selalu. Tapi kita sentiasa siram lah. Setiap hari sekali sehari pun dah cukup. Untuk dia kan. Sama juga bila dia dah ditanam di kawasan kita, dia akan ikut iklim negara kita lah. Sebab tu dia kecil je kan. Sebab tu tengok delima dah macam-macam bentuk daun dah. Bila dia melalui proses naturalisasi. Ni Maklimah Noni Mariana kata lama tak makan buah delima ni, nak pergi carilah esok, dia cakap. Pergi cari. InsyaAllah Maklimah Noni. Itu cerita tentang pokok delima. Ni cerita tentang pokok delima. Kita tengok pula cerita tentang buah delima pula. Tadi pokok ni buahnya. Buah delima asalnya semua orang kenal buah delima bentuk bulat, seakan-akan buah apple kan. Kemudian dia ada kulit yang tebal di luar, ada lagi kulit yang lembut di dalam. Jadi saiz dia pun ada yang tak besar sangat, tak kecil sangat. Lebih kurang buah apple kan. Dia bergantung pada biji yang terdapat di dalam buah delima tersebut, iaitu dia mengandungi banyak sangat biji je, yang mengikut kajian lebih 200 ke 1400 biji di dalam dia. Betul lah, mereka mengira berapa biji dalam buah delima tu. Buat kajian. Bentuknya juga bentuk macam diamond. Kalau perasan lah, bentuk hexagon kan. Macam orang cakap segi-segi kan. Ya, sarang apa, sarang lebah kan. Kantung lah, dia macam kantung ibu macam tu. Betul. Cantik kan? Betul tu. Sebab dia macam ada bilik-bilik dia saja. Ya betul. Betul. Bilik. Dia hanya bijinya saja tu, dalam tu isi dia bergantung pada biji dia tu je. Kan?
Boleh jadi satu idea untuk buat homestay kot kan. Macam ada bilik tanam buah delima kan. Tanam pokok delima. Tanam buah syurga. Menarik tu. Okey, baik Mak Alimah teruskan. Okey. Cuba penonton jawab berapakah jenis buah delima yang terdapat di dunia ni. Banyaknya biji, adik Syaimah jawab. Ada tak yang tahu? Ada tak yang tahu? Berapa jenis buah delima sebenarnya? Banyak ke jenis buah delima ni? Itulah. Rasanya kalau buah tahin ada lebih 700 jenis tu. Anggur pun banyak kan? Anggur pun banyak, beratus. Sama juga seperti buah delima. Okey. Sama juga seperti buah delima. Buah delima yang asalnya merah. Tapi ada juga yang terdapat di negara-negara lain. Dia warna dia merah. Yang kita selalu tengok merah. Okey, warna kuning. Kuning pun ada kat Malaysia kan? Warna kuning. Betul. Kuning orange sikit kan. Biasanya kan. Dia tak merah sangat kan? Ada merah. Ya, betul. Isi dia pun warna sama dengan kulit. Betul. Betul. Dan satu lagi, yang ni tak bisa tengok juga. Yang buah delima warna ungu kehitaman. Mak Alimah bisa tengok. Pertama kali tengok ni. Kan? Nampak macam dah nak buruk. Rupanya salah. Macam rasa dia sama ke? Rasanya pun berbeza. Tapi manis tu tetap ada lah. Mungkin dia ada nampak rasa. Yang warna hitam taklah nampak kat Malaysia kan? Kan tak pernah nampak lagi. Dia selalu yang hitam ni yang hitam ni selalu berasal daripada Parsi. Parsi lah negara ni kan. Ya, warna beza bersama. Ya, ada yang tanya betul. Warna beza, rasa beza ke sama? Mak Alimah Syahadah tanya. Warna beza, rasa beza. Rasa dia sama, rasa manis. Tapi ada yang rasa kelat, masam-masam berapalah kan. Itu je. Ahlan wa sahlan adik Eng Adik Eng Syaying. Okey, hai. Okey, Mak Alimah teruskan. Selamat datang. Okey, sebenarnya ada lebih daripada 500 kultivar pokok delima. Pokok delima tu maksudnya kultivar tu maksudnya ciri-ciri kepelbagaian tumbuhan yang ada di pokok delima lah. Dia lebih daripada 500 yang orang tanam. 500. Jenis apa maksudnya tu nak Mak Alimah? Kultivar. Maksud kultur ke? Kultivar maksudnya bukan kultur. Bukan. Kultivar tu maksudnya kulit delima tu. Kulit dia mempengaruhi pokok dia. Pokok daripada pokok dia tu. Ini jenis-jenis yang selalu terdapat dalam dunia lah. Antaranya Red Silk, Wonderful, Eversweet, Shark Velvet, Pink Satin. Cantik kan Pink Satin? Cantiknya Garnet Sash. Betul tak? Tahulah Mak Alimah punya pronounce ni. Tapi ini yang selalunya terdapat di Malaysia. Dan kita pun import daripada negara luar. Kita pun boleh rasa jenis-jenis ni, kultivar delima ni. Masya Allah. Ada warna merah gelap betul. Kan? Cantiknya. Tapi rasa dia manis. Hujung tu ya? Mak Alimah Khair nak yang wonderful tu. Mak Alimah Khair nak rasa yang wonderful tu nanti. Yang wonderful lagi. Tu nampak menawarkan. Nampak menarik. Nampak menarik kan? Yang mana paling sedap Mak Alimah? Ini yang paling sedap ni. Ini yang jenis kultivar yang paling sedap yang selalu import ke negara kita. Eversweet, Shark Velvet. 6 ni 6 kultivar ni Mak Alimah nak Imah. Mungkin ada lagi yang negara kita import lagi selepas ni kan. Kan benda yang selalu bertukar-tukar bila kita tanam dah jadi boleh rasa lah kan. Okey, comel nama-nama delima. Ya. Apa tahu Mak Alimah Khair nak cakap. Okey, baiklah. Macam adik-adik ataupun para penonton boleh kongsikan yang pernah beli buah delima tu sebiji berapa ringgit. Cuba cakap atau kongsikan dekat
ruangan komen. Komen, Kita nak tahu komen. sebiji berapa Betul. ringgit, siapa yang beli. Ada Mak Alimah, Mak 5. Syita beli minggu lepas RM5 sebiji. Mahal betul. Ya, buah Memang delima harga dia paling begitu, mahal. Betul. Ya. Tapi puas hati bila buka. Betul. Ya. Isinya Bila memang Mu'alimah betul. Nisa sebut bila buka, ni Mu'alimah nak kongsikan tips memilih buah delima. Bila kita pergi pasar raya ataupun pasar tani kan, kita jumpa buah delima. Macam mana kita nak pilih buah delima ni? Betul. Mu'alimah Sarwani cakap 3 biji RM10. Murah kan? Murah tu. Murah. Kat mana Mu'alimah Sarwani beli? Adik Inas pun 3 biji RM10. Kita beli RM5. Murah-murah. Kita nak pilih buah, mestilah pilih buah yang berat. Kenapa berat? Sebab biji-biji dia tu yang membuatkan dia berat tu. Dia isi lah. Macam kita kan isi dalam dia lah. Bila kita pilih buah, mesti kita pilih yang berat kan. Penuh air bulik. Ya, sebab dia air dalam Maksudnya tu. dia berjus lah. Dia berjus. Jus. Yes, Maksudnya Mak Alimah Naimah lagi berat, lagi baik lah. Macam kita berat. Ya, betul. Kulit pun mesti bersih. Tak merekah, segar, dan satu lagi buah delima ni boleh tahan sehingga 6 bulan jika disimpan dalam peti ais. Allah, lambat rosak Betul. Mu'alimah Sarwani kata musim banyak. Betul-betul. Tips ini boleh diamalkan ni. Betul. Boleh diamalkan. RM1 sebiji. Kita kena terjah kat situ tu. Mu'alimah Noni pun cakap bibirnya merah bak delima merekah. Pandai Mu'alimah Noni memandang. Betul. Kenapa dia ada ungkapan tersebut? Sebab ada kaitan dengan delima kan. Okey, jadi Mu'alimah nak kongsikan bila kita dah tanam pokok, kita dah tengok buah macam mana, kita dah pilih buah. Jadi Mu'alimah nak bawa para penonton semua cara mengupas buah delima. Mu'alimah Nisa tahu tak cara mengupas buah delima? Ataupun para penonton tahu? Nak belajar juga ni. Selalu Mu'alimah Nisa main belah aja kan. Kita belah aja. Okey, jom kita tonton macam mana cara kupas ni. Semua. Baiklah, di sini Mu'alimah ada 2 biji buah delima. Satu delima yang berwarna merah, isi di dalamnya berwarna merah. Dan satu lagi isinya berwarna putih, iaitu delima warna kuning. Jadi adakah anda semua tahu bagaimana cara untuk mengupas buah delima supaya biji-biji tersebut tidak mengeluarkan air tanpa mencederakan biji delima tersebut? Jom kita cuba kupas buah delima untuk lihat bagaimanakah isi di dalam delima ini. Mula-mula sekali kita potong bulat. Pastikan jangan terkena biji. Dia dapat rasa kulit dia yang keras. Okey, kita pusing keliling. Okey, dah siap. Okey, kita cuba buka kulit di atas ni. Okey. Ya. Begini. Lupa delima supaya biji-biji ni, biji-biji delima ni tidak cedera tanpa mengeluarkan air delima tu. Kemudian bagaimana kalau boleh nampak di dalam ni ada aloe. Kalau perasan ada aloe di setiap biji delima tersebut, isi dia. Jadi kita ikut aloe yang warna kuning ni. Okey, kita potong hati-hati menggunakan pisau supaya tidak terkena tangan. Okey. Aloe dia, aloe yang
Okey, sekarang kita nak buka alur tersebut. Buka berhati-hati. Tu dia. Nampak isi di dalam buah delima ni yang berwarna merah tanpa kita mencederakan isi tersebut. Wah, nampak sedap Okey. Ya, begitulah cara untuk mengupas buah delima. Ya, inilah buah delima yang kita telah kupas tadi mengikut teknik yang betul tanpa mencederakan isi delima tersebut. Okey, selamat mencuba. Masya Allah. Itu cara yang betul. Cara yang baru. betul tu mengupas buah delima. Kan? Dan isi dia elok je bila kita kupas dengan cara yang elok kan? Ada teknik dia. Ya, betul. Menarik. Lalu kita main hentam saja. Kalau kita hentam saja, habislah biji-biji dan air-air tu dia membazir lah kan. Tu yang dia. Dia bagi teknik yang betul untuk kita amalkan. Lepas ni kalau beli buah delima boleh kupas dengan cara yang betul. Barulah dapat intipati yang terbaik kan Mu'alimah Naimah? Okey. Mu'alimah. Mu'alimah Syuhada cakap ni, selalu hentam saja. Okey, tak apa Mu'alimah Syuhada. Lepas ni kita buka ikut cara yang betul. Okey, Mu'alimah Khair mengalu-alukan Mu'alim Syams. Ahlan. Assalamualaikum. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Baik, seterusnya Mu'alimah teruskan. Buah delima ni, ini yang para penonton semua nak tahu tentang kandungan nutrien dalam buah delima. Banyak kandungan nutrien sama seperti buah-buah zaitun, buah anggur dan juga buah tin. Dia mengandungi magnesium, fosforus, zinc, zat besi, vitamin C, kalsium, kalium, vitamin B kompleks. Ini hanya sebahagian je ni. Ada banyak lagi sebenarnya kandungan nutrien dalam sebiji buah delima. Sebenarnya. Kan? Masya-Allah. Okay. Semua ada, lengkap. Betul. Okay. Jadi dalam kandungan nutrien ni mestilah ada khasiat dan kebaikan buah delima. Dalam perubatan Islam juga perubatan moden. Jadi memang baiklah untuk kesihatan kita, untuk menguatkan jantung macam Hajah Saadiah cakap tadi kan. Dapat apa tadi? Mengurangkan dah ke atas dah komennya banyaklah makan buah delima. Masalah usus, untuk merawat masalah usus. Okey, jadi untuk terus mengupas tentang khasiat dan kebaikan buah delima ni, Mu'alimah kena tanya pakar yang lebih pakar lagi. Jom kita saksikan. Jom. Buah delima ni adalah buah yang istimewa kerana khasiat dia tinggi antioksidan, iaitu 3 kali ganda lebih tinggi berbanding teh hijau. Antioksidan ni banyaknya terdapat pada kulit dan sarinya. Okay, selain tu ekstrak delima tu sendiri dia mengandungi asid alergik yang menghalang pigmentasi kulit bila kita terkena cahaya UV. Kan cahaya UV tu bila kena kat kulit kita akan menjadi gelap. Jadi dia akan menghalang pigmentasi kulit. Jadi kalau nak cantik, keraplah makan buah delima. Okey, selain tu banyak lagi nutrien yang terdapat dalam buah delima, iaitu lemak pun ada 3.3 gram, sodium iaitu garam, karbohidrat, boleh memberi tenaga, fiber, sugar, protein, potasium, magnesium. Magnesium ni bagus sangat untuk otak, untuk perkembangan sel otak. Iron, vitamin C untuk meningkatkan imuniti tubuh. Iron tu sendiri iaitu zat besi untuk menambah sel hemoglobin dalam darah kita, folat dan seterusnya. Vitamin K untuk memudahkan pembekuan darah. Okey.
Kenapa buah ni sangat istimewa? Okey, buah delima ni kaya dengan antioksida iaitu polyphenols macam minyak zaitun tadi. Dia mana kajian di University of New South Wales dapati buah delima yang diambil selama 15 bulan boleh membantu membaiki otak pesakit Alzheimer. Dia untuk mencegah nyanyuk lah. Okey. Selain tu, buah delima juga boleh digunakan untuk meningkatkan hormon testosteron. Hormon testosteron ni bukan sahaja untuk lelaki, perempuan pun perlu hormon testosteron. Penting untuk memberi tenaga, motivasi, mood dan memori kita. Cara cepat untuk bantu kuatkan testosteron ialah mengambil buah delima. Kesan mengambil jus tidak sama dengan mengambil buahnya. Okey, selain tu buah delima ni juga boleh meningkatkan kemampuan otot bagi ahli sukan. Okey, banyak lagi khasiat buah delima ni. Okey. Apakah yang kita boleh buat dengan buah delima ni selain pada makan begitu saja? Mungkin bagi yang ingin kurangkan berat badan, boleh mengamalkan granola yang dicampur dengan buah delima. Selain tu mungkin nak buat smoothie blueberries dicampur dengan buah delima, ataupun salad buah pelam ataupun buah oren dengan ditabur buah strawberry dan delima. Boleh juga kita nak buat bersama salad apple. Belum cuba belum tahu. Mungkin boleh try campur seperti gunakan juga macam kita gunakan minyak zaitun dalam tu untuk menambahkan khasiatnya. Selain tu boleh juga buat muffin. Muffin buah delima, kek ke. Jadi kita gantikan gula putih tu. Bila kita nak buat muffin tu, mungkin kita lebih elok kita gunakan gula kelapa dalam pembuatan kek kita, kerana lebih rendah glycemic indexnya. Okey, selain itu kita boleh campur dengan yogurt, nak buat smoothies untuk minum petang ke. Selain kita dapat rasa nikmat sedap tu, dan khasiatnya juga tinggi. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi. Okey, itu tadi iaitu Puan Afnida Anwar, kalau dia ada di ruangan komen ni, merupakan seorang pegawai sains pemakanan, menunjukkan makanan-makanan yang berkhasiat yang berasaskan delima kan. Bolehlah cuba nanti kan. Okey, dan kita tengok khasiat dan kebaikan ni, rasa nak pergi carilah kan Muallimah Nisa, nak pergi cari apa makanan-makanan yang berasaskan delima kan. Produk-produknya. Betul. Apa kata kita terjah pada minggu ini? Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Muallimah berada di kedai bernama Ismat yang menjual makanan-makanan sunnah. Okey, sekarang Muallimah nak cari produk-produk yang berasaskan delima. Jom ikut Muallimah masuk apakah produk yang ada di dalam kedai ini. Di tangan Muallimah ni merupakan pati delima. Pati delima di sini satu botol ni ada 4 kilo delima yang digunakan untuk membuat pati delima. Jenama Gulsan. Gulsan yang daripada Turki, made in Turki. Okey, pati delima. Okey, jom kita tengok produk lain. Okey, baik. Seterusnya Muallimah ada nampak air delima. Air delima jenama Barbican. Dia perisa delima. Air delima ni seeloknya letak dalam peti sejuk supaya kekal segar dan lebih sedap untuk diminum.
Jus delima. Jus delima 100% organik. Pomegranate nectar. Ini pun air minuman juga, air minuman yang berasaskan delima. Nampak sedap kan? Tengok buah delima ni yang merah ni, nampak sedap. Okey, Mualimah jumpa air minuman. Ni kanak-kanak suka ni. Minuman non carbonated pomegranate drink. Dia tak ada gas boleh terus diminum. Seterusnya kita tengok macam jenama tadi juga, jenama Naturello ni. Ini pun jus delima. Ni 100% menggunakan delima. Mesti pati sedap jus dia. Ini jarang-jarang kita minum ni. Kenapa dia macam menarik ini sebab dia ada basil seed. Apa dia? Ada biji selasih dalam ni, dalam campuran air delima ni. Rasa macam sedap kan? Nampak sedap. Nampak tak air? Itu ada biji-biji dalam tu, biji selasih. Ini pun produk daripada Vietnam. Adakah anda semua sudah ada pilihan untuk membeli barang-barang berasaskan delima? Mualimah sudah. Okey, jadi terpulang pada anda semua untuk membuat pilihan produk mana yang anda minum ataupun makan. Okey, jumpa lagi. Itu tadi produk-produk delima. Ramai yang cakap sedap kebanyakannya dah biasa minum pati delima kan. Betul. Jadi seperti yang pakar kita Puan Afnida cakap tadi, ada satu produk delima yang kita boleh buat sendiri. Nak tahu apa? Jom kita tonton. Hello, what's up guys? Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak menghasilkan smoothie daripada buah delima. Kita perlukan delima. Okay, sekarang kita ada delima yang telah dibekukan. Kita juga perlukan susu segar. Kita boleh tambah aiskrim. Sini saya letak aiskrim vanila. Dan juga madu. Madu ni bolehlah, madu apa pun. Madu Yaman ataupun sekarang saya ada madu tualang. Jangan madu 3 je. Okay. Dan apa yang perlu kita buat untuk menghasilkan smoothie delima ni? Yang pertama sekali, kita perlu campurkan semua bahan. Kita masukkan semua bahan ke dalam blender kita. Buah delima yang telah dibekukan ni, kalau kita nak makan macam tu saja pun dah sedap. Nice. Sebab dia rasa dia memang best. Masa-masa manis sejuk beku, kita dah dapat satu mencuci mulut yang sihat. Okey. Kita masukkan sedikit susu segar. Okey. Sekarang kita masukkan aiskrim. Sekarang kita masukkan sedikit madu. Tak perlu banyak, sedikit sahaja. Ini adalah campuran aiskrim, delima, susu dan madu. Sekarang kita nak blend dia. Kita nak blend campuran aiskrim, delima, susu dan madu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita dah dapat smoothie delima. Nampak dah jadi warna purple begitu. Alright. Ini delima kita tadi yang dah siap.
kita boleh hiaskan dia dengan meletak kepingan delima. Okey, ini dia smoothie delima kita. Jom kita rasa. Mana dah? Kita juga boleh gantikan aiskrim dengan yogurt. Dah siap. Selamat mencuba. Ya, seronok. Sedap Sedap dia. nampak sedap nampaknya Muallimah Masyitah buat smoothie tu. Apa fungsi madu tu Muallimah Masyitah? Oh, Mikrofon. Okey, madu kan manis walaupun kadang-kadang pahit. Okey, madu fungsi dia memaniskan. Mendalam maksud dia Muallimah Masyitah. Dia nak balancekan lah sebab buah delima tu ada yang masam kan, kita letak madu dia lebih manis lah. Lemak-lemak manis tu. Okey, itu fungsi dia. Nampak sedap, ya betul. Okey, tak dinafikan juga buah delima ni juga sangat popular dalam bidang kecantikan. Apa pula DIY kita dalam bidang kecantikan menggunakan buah delima ini? Jom kita tonton video ini.
Mu'alimah Nisa buat Merah sangat, sangat bagus ni menggunakan lima dan juga minyak Sihat. zaitun Mu'alimah Nisa. Betul, untuk melembabkan bibir kita, untuk penjagaan bibir kita. InsyaAllah. Cantiknya. Itulah merah menyala. Dok kata apa? Mu'alimah Nur ni, bibir merah ba'da 5. Memang selalu dikaitkan dengan kecantikan. Ba'da 5 kan? Okey, ada adik-adik kita kata apa tu? Wah, boleh buat lip balm sendiri lepas ni Mu'alimah USK cakap. Boleh cuba. Boleh cuba. Mudah kan? Mudah dan senang. Kalau tiba-tiba lipstick habis kan, boleh terus kacau terus dapur. Mu'alimah Nisa, tadi kan Mu'alimah Nisa campur buah delima dengan minyak zaitun. Ada lagi ke kalau tak ada minyak zaitun kat rumah? Boleh campur dengan apa lagi? Sebenarnya dia lebih sesuai dengan minyak kelapa sebabnya dia bila dia blend ataupun campur sekali dengan jus delima tu, dia lebih memaksimumkan untuk penjagaan bibir ni. Kadang-kadang ada bibir kita jadi hitam-hitam ke kan? Dia akan lebih kilat dan berfungsi sebagai memerahkan lah. Dia boleh buang sel kulit mati dekat bibir kita tu. Letak minyak. Setengah orang tu dia beli scrub untuk bibir semua kan? Jadi delima ni dia dah ada fungsi. Betul. Ini sendiri betul. Lepas ni boleh buat sendirilah. Inas nak try buat lah. Ya boleh Inas. Cuba try buat kat rumah. Ini bagus sebab original. Betul, original. Rasanya baiklah. Betul. Rasanya setakat ini saja kot perkongsian Mu'alimah tentang buah delima, khasiat dan juga keistimewaannya. Tapi satu lagi info penting. Okey, buah delima boleh makan banyak-banyak. Seperti makanan lain jugalah. Kita makan secara bersederhana. Kenapa? Dalam buah delima terdapat sejenis tanin, cecair. Jika makan banyak-banyak kita akan rasa mual dan nak muntah. Jadi apa sahaja kita makan haruslah bersederhana. Sama juga seperti makanan-makanan lain juga. Okey, diharap perkongsian Mu'alimah ni mendapat manfaat dan juga ilmu yang sangat banyak kepada para penonton dan juga para pendengar semua. Okay, Mu'alimah kembalikan kepada Mu'alimah Khair. Boleh? Okey, boleh. Okey, terima kasih kepada Mu'alimah Naimah Naim. Bagaimana para penonton kisah buah delima tadi? Mu'alimah harap banyak info dan pengajaran yang dapat kita ambil dan semoga kita dapat amalkan sunnah. Sunnah yang Nabi amalkan iaitu memakan buah-buahan sunnah yang terbukti sangat banyak khasiat dan kebaikan untuk kita semua. Baiklah, seperti biasa kita ada soalan terkumpul setiap minggu. Okey, soalan terkumpul ini melayakkan para penonton memenangi hadiah yang telah disediakan oleh tim BTS 6.0. Apa yang perlu anda buat? Para penonton hanya perlu untuk menjawab soalan kuis terkumpul dari minggu pertama sehinggalah minggu ke-5. Okey, dan para pemenang akan diumumkan dan selepas minggu ke-5. Okey, para penonton boleh hantar jawapan beserta slogan. Pemenang akan diumumkan pada minggu yang terakhir iaitu minggu yang ke-6. Jadi untuk soalan terkumpul pada minggu ini ialah okey, soalan yang pertama, berapakah jenis kultivar buah delima? Berapakah jenis kultivar buah delima? Okey, soalan yang pertama. Soalan yang kedua, sebutkan salah satu DIY buah delima yang ditunjukkan di dalam siri keempat ini.
Okey, Mukadimah ulang. Sebutkan salah satu DIY buah delima yang ditunjukkan di dalam siri 4 ini. Mukadimah Naimah dah bagi hint-hint dah tu. Cepat. Okey, jadi anda semua perlukan kumpul dulu jawapan-jawapan. Jangan hantar lagi. Jangan hantar lagi pada siri ini, tapi hantar pada siri yang kelima dan pemenang akan diumumkan pada siri yang terakhir beserta slogan ya. Jangan lupa slogan. Okey, saya suka menonton segmen BTS 6.0 kerana ... Okey, jangan ... Isikan apa, kenapa. Okey, baiklah. Okey, baiklah para penonton dan Mukadimah di konti. Sebelum berpisah, terima kasih Mukadimah Khair ucapkan kepada semua penonton yang setia dari awal sehingga akhir segmen ini. Mukadimah berharap para penonton akan terus setia sehingga siri yang ke-6. Okey, kepada yang terlepas jangan risau kerana anda boleh tonton semula siaran rakaman ini di portal Ayu di www.academyyoutuber.com dan di playlist yang telah dipastekan Mukadimah Reha di ruangan chat. Okey. Dan akhir sekali, jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, iaitu pada hari Sabtu jam 9.30 malam untuk terus sama-sama mendengar kisah seterusnya, kisah buah-buahan Taman Syurga dalam Al-Quran. Akhir kata, segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang buruk itu dari kelemahan kami sendiri. Okey, sila tonton teaser buah apa ya minggu depan. Nantikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa #BTS 6.0 mengupas kemanisan buah-buahan dari Taman Syurga. Timarul Jannah. Bye-bye. Apa sahaja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di bumi atau di langit, kesemuanya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dikatakan tumbuhan yang mempunyai pelbagai khasiat dan kegunaan. Gersang dan tandus, ia boleh hidup segar dan berbuah lebat. Tamar merupakan buah yang sangat istimewa dan Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Rasanya yang manis, mempunyai putik yang bersusun-susun indahnya. Siapalah kita untuk menyangkal kehebatan buah-buahan Taman Syurga ini untuk dinikmati. Menjadi makanan kegemaran Rasul junjungan teragung, sehinggakan diriwayat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, rumah yang tiada tamar, maka penghuninya kelaparan." Hadis riwayat Muslim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat ini. Benarkah digelarkan Tamar Al-Atyaban? Benarkah sesiapa yang memakannya menjadi penawar racunan sihir? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, jangan lupa saksikan BTS 6.0 menyelongkar rahsia, khasiat dan kelebihan di sebalik keistimewaan kiriman ilahi ini.
khas dari Akademi YouTuber Malaysia, Panitia Aula.